T4 adalah sama dengan 775 Kelvin. So kita dah dapat T4. So apabila kita dapat T4, kita boleh cari dekat sini lah. Kita cari dia punya Q out dia. Output untuk kita punya ni. Di mana kita nak T1 dan T1 dengan T4 kita ada. So kita masukkan Q out adalah sama dengan CV. Kan dia berdasarkan volume. So kita pakai CV. Untuk proses yang seterusnya kita akan tengok 3/4. Jadi 3/4 tu ialah proses yang kita boleh tengok dekat sini. 3/4 ini adalah isentropic 3/4 isentropic expansion process. PVN sama dengan C. Jadi dekat sini yang kita nak cari, kita dah ada P2, kita ada P3, kita cari T4 dulu. So kita cari T4, so kita boleh gunakan rumus T3 per dengan T4 adalah sama dengan V4 per dengan V3. Dan kita tahu V4 tu adalah sama dengan V1 dan V3 adalah sama dengan V2. Jadi V4 per V3 ni sebenarnya adalah sama dengan V1 per V2. Jadi kita boleh katakan kita boleh pakai RV lah dekat situ actually. So kita tukar dia kepada RV. So adiabatic index kita tahu 1.4. Yang kita nak cari sekarang ialah kita nak cari T4. So kita dah ada T3, kita dah ada. So kita naikkan T4 ke atas, kita turunkan RV ni. Jadi kita susun balik. So bila kita susun balik, T4 adalah sama dengan T3 RV adiabatic index tolak 1. Masukkan nilai. Apabila kita masukkan nilai, kita boleh tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan T4 adalah sama dengan 775 Kelvin. So kita dah dapat T4. So apabila kita dapat T4, kita boleh cari dekat sini lah. Kita cari dia punya Q out dia. Output untuk kita punya ni, di mana kita nak T1 dan T1 dengan T4 kita ada. So kita masukkan Q out adalah sama dengan CV, kan dia berdasarkan volume. So kita pakai CV, T4 tolak dengan T1. Jadi kita masukkan nilai 0.718 darabkan dengan T4 kita dapat 775 dan kita tahu T1 dah diberi 290. So kita tekan kalkulator dan kita dapatlah nilai Q out adalah sama dengan 348.23 kilojoule per kilogram. Jadi tadi kita dah dapat dia punya network output. So soalan yang seterusnya ialah kita nak cari thermal efficiency. Jadi untuk thermal efficiency kita boleh pakai salah satu rumus yang kita boleh pakai yang ni lah. So dekat sini kita boleh pakai 1 tolak Q out per dengan Q in, ataupun kita nak pakai 1 tolak 1 per dengan RV gamma tolak 1. Kita boleh pakai yang mana-mana. So sekarang ni kita dah ada Q out, kita dah ada Q in sebab Q in dah bagi, Q out kita dah dapat tadi. So kita pakai kecekapan terma tadi, salah satu kaedahnya kita akan masukkanlah nilai tadi kita dapat sebelum ni 348.23. Kemudian 800 ni telah diberi masa mula-mula soalan tadi. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1 tolak 0.4353. So kita akan dapat 0.5647 dan kalikan dengan 100% untuk dapatkan dia punya peratus, kita dapat 56.47. Ataupun alternatif yang lain, kita boleh pakai 1 per dengan 1 RV indeks adiabatik tolak 1 ni. Jadi kita masukkan nilai, kalau kamu tengok kita akan dapat jawapan yang sama juga. So kita boleh pakai kedua-dua metod. Yang mana yang sesuai, yang mana kalau untuk soalan-soalan lain mungkin dia ada maklumat yang dia bagi. Contohnya kalau dia dah ada RV ni, dia nak suruh cari kecekapan, kita terus boleh pakai RV. Kalau katakan dia dah ada Q out dengan Q in, kita boleh pakai yang Q out dengan Q in ni. Okey, untuk soalan yang terakhir, dia melibatkan the mean effective pressure per kilogram air.
ataupun kita katakan MEP lah, mean effective pressure. Jadi kita ada banyak rumus yang kita boleh pakai lah dekat sini. Yang pertama sekali dia kata MEP adalah sama dengan W net V max tolak dengan V min. Yang ni dia punya jarak ni lah, jarak sesaran kita punya piston actually. So kita boleh letak dekat sini sama dengan V max V1 tolak dengan V2. V1 tolak V2 ni kalau kita tengok sini lah. So ni V1 sampai V2. So pergerakan yang kat sini lah. Kan? Dan kita tahu juga yang sama. Kita tahu W net adalah sama dengan Q in tolak dengan Q out. So dekat situ kita boleh dapat dia punya kerja bersih. Jadi kita boleh pakai Q in tolak Q out per dengan V1 tolak dengan V2. Dan pada masa yang sama juga kita boleh pakai V2 ni adalah sama dengan V1 per dengan RV. Kan kita tahu V1 per V2 adalah sama dengan RV. So kita boleh pakai rumus ni juga kalau kita tak tahu V2. Ataupun kalau kita faktorkan dia akan jadi V in tolak dengan V out, V1 1 tolak 1 per dengan RV. Ini kita dah faktorkan jadi macam tu. So banyak kita boleh pakai dekat situ. Kita pilih yang mana, apa-apa hal pun kalau kamu tengok dia nak V1, 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 V1. So nilai V1 kita tak tahu, kita carilah dulu nilai V1. So untuk cari nilai V1 kita pakai rumus PVMRT ni lah. So V1 adalah sama dengan RT per dengan P. Kita assume M adalah sama dengan 1 kg lah dekat dalam kes ni. So masukkan nilai R kita tahu 0.287 kan, pemalar gas semesta adalah sama dengan 0.287. Kemudian T1 290 Kelvin, tadi daripada mula-mula soalan tadi dah diberi. Dan kita tahu dia punya P1 adalah sama dengan 100 kilopascal. So kalau kamu tengok dekat sini dia tunjuk macam mana kita convert sampai kita dapat meter padu ni lah. So tekan kalkulator je. Tekan kalkulator kita akan dapat V1 adalah sama dengan 0.832 meter padu. Okey, sambung daripada yang tadi tu. Kita ada mean effective pressure. Sambung, kita dah dapat V1 tadi adalah 0.832 meter padu. So, kita masukkanlah nilai V1 ni tadi dalam MEP ni, mean effective pressure. Q in kita ada, Q out kita ada, M1 kita dah ada, RV kita dah ada. So, masukkan maklumat yang kita ada ni. Kemudian tekan je kalkulator dan kita akan dapatlah nilai MEP sama dengan 620.56 kilopascal. So, itu saja dia punya method. So, harap kamu semua boleh cubalah untuk selesaikan soalan ni. Sekian, terima kasih.